Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maizatu Arfah binti Ahmad Sabri, bernombor matrik D2019-2091285. Saya akan mulakan pembentangan pada bahagian latar belakang guru-guru yang telah diwawancara. Guru yang pertama adalah guru dari dalam bidang geografi, iaitu Cikgu Maini Magusun. Beliau merupakan seorang guru di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Sabah. Beliau berasal dari Kudat Sabah dan telah bertugas menjadi seorang guru sejak tahun 1998 lagi sehingga kini. Beliau telah bertugas di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu ini selama 7 tahun selepas berpindah dari Sekolah Menengah Inanam pada tahun 2014. Beliau telah mendapat pendidikan di peringkat ijazah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Kampus Sabah pada tahun 1990 sehingga 1994 dalam khusus ekonomi dan pengurusan. Walau bagaimanapun, selepas mendapat iktisas kursus perguruan lepasan ijazah KPLI, beliau mendapat bidang bahasa Melayu sebagai bidang utamanya. Namun, beliau mengajar bahasa Melayu dan geografi sebaik saja beliau berkhidmat di SMK Inanam lalu bertugas sepenuhnya sebagai seorang guru geografi sehingga kini. Seterusnya ialah latar belakang bagi guru bidang umum, iaitu Cikgu Azmi yang merupakan guru kaunseling dan bimbingan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pak Badul, Kelantan. Beliau merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik dan berasal dari kampung Pak Badul, Kelantan juga. Beliau pada mulanya menolak untuk melanjutkan pembelajarannya di peringkat yang lebih tinggi. Namun setelah mendapat dorongan dari ahli keluarga, beliau melanjutkan pembelajarannya di peringkat yang lebih tinggi iaitu universiti. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya sebagai seorang guru kaunseling bermula pada tahun 1979 sehingga kini. Beliau merupakan bekas pelajar di Maktab Perguruan di Batu Rakit, Terengganu dan mengambil khusus geografi. Walau bagaimanapun, minat Cikgu Azmi lebih cenderung terhadap bidang kaunseling dan banyak melakukan kajian dan kertas kerja berdasarkan tajuk kaunseling. Setelah itu, beliau melanjutkan pengajaran di peringkat diploma di bawah khusus kaunseling di Universiti Putra Malaysia UPM. Beliau juga pernah bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Hitam selama lebih kurang 4 tahun dan setelah itu beliau berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pak Badul sebagai seorang guru kaunseling dan bimbingan yang tetap sehingga kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan menerangkan pula persamaan dan perbezaan data atribut bagi bidang geografi dan juga bidang umum iaitu kaunseling bimbingan. Baiklah, kita pergi pada yang pertama iaitu persamaan data atribut bidang geografi dan bidang kaunseling bimbingan. Yang pertama adalah sifat tanggungjawab. Menurut kepada kedua-dua sesi daripada Cikgu Maini dan Cikgu Azmi, amanah merupakan satu keutamaan dalam menjalankan apa-apa jua tugasan yang melibatkan tugas hakiki seorang guru. Jadi apabila sifat amanah ini dididik dalam diri setiap guru, maka setiap tugasan yang dilaksanakan oleh guru akan menjadi sempurna. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perbezaan data atribut bagi bidang geografi dan bidang kaunseling bimbingan. Yang pertama adalah minat mengajar. Menurut kepada Cikgu Maini, untuk memulakan sesuatu maka haruslah kita memupuk sifat minat. Maka dengan minat yang dilahirkan itu akan hadir beserta sifat ikhlas dan sekaligus imej sebagai seorang guru akan bertukar menjadi seorang berketerampilan cemerlang. Yang kedua adalah fokus. Menurut beliau lagi,
setiap sesuatu hajat yang kita ingin lakukan haruslah mempunyai sasaran matlamat yang jelas. Sebagai contohnya, jika seorang guru mahu menjadi seorang guru yang luar biasa, maka hasilnya pula akan menjadi luar biasa. Dan jika guru memilih jalan yang biasa saja, maka hasilnya hanyalah biasa sahaja. Yang ketiga adalah cepat mengadaptasi. Kita lihat pada era globalisasi pada masa kini, yang terdekat adalah pandemik COVID-19, dan kita tahu bidang pendidikan telah beralih kepada zaman teknologi secara atas talian. Dan pada waktu inilah guru harus menyesuaikan diri dengan cepat dan menerima sebarang kemungkinan perubahan semasa bertugas. Dan di samping itu, menepati masa. Menurut Cikgu Azmi, masa itu sangat berharga daripada emas. Dan sekiranya seorang guru itu menempati masa, sebagai contoh, masuk ke dalam kelas tepat pada waktunya, tidak melengah-lengahkan masa, maka sifat itu menempati masa akan dijejak langkah oleh anak murid itu sendiri. Dan anak murid itu mampu menilai sendiri juga bagaimana sifat seseorang cikgu itu. Dan masa itu adalah sebenarnya sangat berharga dalam diri setiap manusia. Dan yang terakhir adalah sikap positif. Setiap guru ataupun apa-apa pekerjaan sahaja perlulah kita komited pada tugas, ikhlas dan dedikasi. Maka dengan sifat ini akan membantu guru itu sendiri dan bakal dihormati, disegani oleh semua murid-murid. Yalah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syambin M. Nasir dengan nombor metrik di 2019 2091 279. Saya akan membentangkan bahagian model IGP mengikut bidang. Jadi model IGP utama yang sering dijadikan panduan adalah model Gibbs Reflective Cycle yang diperkenalkan oleh Graham Gibbs pada tahun 1988. Terdapat 6 peringkat dalam panduan model ini, iaitu penghuraian, perasaan, penilaian, analisis, kesimpulan dan pelan tindakan. Dan setiap peringkat ini mempunyai fungsinya tersendiri. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan persamaan dan perbezaan bagi kedua-dua guru yang ditemu bual mengikut bidang kepakaran masing-masing, iaitu guru geografi dan guru kaunseling. Untuk persamaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang, peringkat penghuraian, kedua-dua guru merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan, iaitu SMK. Bagi peringkat perasaan, kedua-dua guru mempunyai minat yang mendalam terhadap profesion perguruan. Dan pada peringkat penilaian pula, kedua-dua guru menyatakan bahawa rasa empati perlu diterapkan dalam diri sepanjang menjadi seorang guru. Seterusnya, peringkat analisis, kedua-dua guru menyatakan bahawa seorang individu itu memerlukan sifat tanggungjawab dalam diri untuk memastikan diri mereka bersedia untuk menjadi seorang guru. Dan yang akhir sekali, peringkat kesimpulan, di mana kedua-dua guru mempunyai harapan dalam kepribadian guru pada masa akan datang, iaitu setiap guru hendaklah sentiasa membantu pelajar dalam apa jua keadaan. Seterusnya, perbezaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Untuk peringkat penguraian, perbezaan paling ketara adalah bidang utama kedua-dua guru tersebut. Cikgu Maini merupakan guru dalam bidang geografi, manakala Cikgu Azmi pula lebih fokus kepada bidang kaunseling dan bimbingan. Untuk peringkat penilaian, Cikgu Maini menyatakan bahawa guru perlu mempunyai nilai-nilai murni atau integriti, manakala Cikgu Azmi pula lebih suka memperbaiki hubungan dengan murid, di mana ianya akan menambah baik kepribadian guru. Pada peringkat analisis pula, Cikgu Maini lebih cenderung memberi penekanan terhadap ciri kepribadian terhadap diri sendiri, manakala Cikgu Azmi pula dia memberi penekanan terhadap segenap aspek, iaitu aspek agama, diri dan murid. Dan yang akhir sekali, peringkat kesimpulan, di mana Cikgu Maini
menyatakan bahawa seorang guru hendaklah menjadi seorang guru yang baik dan disukai oleh murid. Manakala Cikgu Azmi pula menyatakan bahawa seorang guru haruslah berdisiplin, iaitu sentiasa mempunyai ciri kepribadian unggul dari segi akhlak, keterampilan, menjadi contoh kejayaan kepada murid-murid di sekolah. Model IGP UPSI. Model ini dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah skim geram penyelidikan NGRC selama 5 tahun bertujuan sebagai panduan kepada guru perintis dalam membentuk dan menemukan kepribadian mereka bertepatan dengan model IGP. Projek penyelidikan pengembangan model pendidikan guru mempersiapkan guru pada masa depan terdiri daripada 5 sub projek yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi pada ketika itu, iaitu yang berbahagia Dr. Nurani Idris. Model ini berpegang kepada konsep co-curriculum 3D, iaitu engage, melibatkan, empower, memperkasa, MPK Kids, membebaskan dan memfokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar, iaitu semasa waktu pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru perantis. Akhir sekali, terdapat 3 perkara penting dalam model IGP UPSI yang saling berkait rapat dalam membentuk kepribadian seseorang guru perantis, iaitu 8 prinsip pendidikan dalam amalan, nilai, kemahiran dan pengetahuan. Persamaan guru berkenaan berdasarkan model IGP UPSI, iaitu melalui dapatan wawancara 2 IGP ini antara persamaan IGP bidang guru mainan, iaitu Cikgu Maini, dan dengan IGP bidang pembimbingan dan kaunseling, ialah mereka menekankan bahawa guru perlu sentiasa peka dengan perubahan persekitaran, terutamanya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran yang memfokuskan kepada teknologi. Pada pendapat guru Azmi sebagai guru bimbingan kaunseling di SMK Badul, perkembangan teknologi amat mempengaruhi pemikiran pelajaran pelajar kerana pelajar mudah didedahkan dengan ilmu, sentiasa mempersiapkan diri untuk berjaya dengan mengikuti perkembangan individu-individu yang berjaya di dalam Malaysia dan menjadi inspirasi kepada mereka untuk meningkatkan usaha dan mencapai kejayaan seperti yang mereka sedia maklum. Segema ini juga guru sentiasa bersedia menghadapi perubahan teknologi dengan meningkatkan pengetahuan dalam bidang IT, iaitu sentiasa memperluaskan penggunaan teknologi dalam bidang pengajaran bagi menguasai teknik pengajaran yang berkesan, iaitu sebagai contoh perubahan semasa COVID-19, iaitu menggunakan Google Meet semasa sesi pengajaran untuk meningkatkan darjah ketersampaian pengajaran kepada pengguna yang menghadapi masalah atau murid yang menghadapi masalah. Di samping itu juga menghayati dan memperhatikan nilai-nilai pengajaran berkaitan profesion pendidik ke dalam konteks nasional, iaitu di mana Cikgu Maini dan Cikgu Azmi sentiasa mempunyai sikap kebertanggungjawab tinggi, mempunyai sikap kebertanggungjawab, sentiasa mengambil kisah atau empati terhadap diri pelajar, dapat menyelesaikan masalah pelajar bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah pelajar, merupakan satu daripada pendekatan dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Cikgu Maini pula menyatakan bahawa bertanggungjawab yang tinggi beliau menegaskan termasuk sentiasa menjalankan apa-apa tugas yang diberikan amanah dan kepercayaan, iaitu sentiasa tepat untuk masuk dan keluar ke kelas dalam masa yang telah ditetapkan oleh para pentadbir semasa proses pengajaran. Perbezaan guru berkenaan berdasarkan model IGP UPSI, yang di mana pembentukan persekitaran yang menarik, di mana Cikgu Maini lebih mementingkan seseorang yang mempunyai minat dalam bidang perguruan mampu membentuk hubungan dua hala di dalam kelas, di mana seseorang yang mempunyai minat dalam bidang perguruan akan sentiasa menambah baik, memperbaiki, memperhatikan nilai-nilai yang perlu ada dalam menarik dalam kelas dan sentiasa mementingkan kepada keberkesanan pengajaran yang lebih baik bagi melahirkan insan yang unggul. Sebenarnya, Cikgu Maini juga memperhatikan nilai-nilai yang unggul seperti amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dalam membantu serta menyampaikan seberapa banyak ilmu kepada pelajar, yang di mana saya lebih tertarik kepada perbezaan yang dikemukakan oleh Cikgu Maini dalam berdasarkan IGP UPSI. Yang seterusnya adalah Cikgu Azmi, seorang yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri kepimpinan yang tinggi, di mana beliau sentiasa menekankan kepada ketepatan masa, yang di mana perlu amanah dalam menyelesaikan segala tugasan yang diamanahkan oleh para pentadbir, yang di mana perlu tepat masuk dan keluar pada waktu yang ditetapkan sekiranya
sesi pengajaran berlaku di dalam kelas atau luar bilik darjah. Sekian, terima kasih daripada saya.